seayat ilmu. So dia banyak cerita tentang orang-orang yang orang yang memperjuangkan ilmu dan kefahaman yang dia ada. Macam mana? Oh, dia start. So tajuk dia Penggamit Hati. Sebab itulah dia untuk orang-orang yang ada kat sini. Sebab orang-orang yang ada kat sini yang sweet hati. sebab orang yang ada kat sini macam faham je. Okay, so so okay kan? Okay, so macam dalam topik ni dibawa kepada 3 kisah. 3 kisah yang 3 kisah orang-orang yang macam menggamit semua hati untuk dibawa ke dalam cahaya untuk diajak menikmati syurga. Tapi kisah ni kalau perasan, saya je lah perasan semua. dia tak pun highlight tentang benda ni, tapi macam dia bawa 3 kisah yang 3 kisah yang macam berbeza. Berbeza dalam aspek kalau kita tengok perspektif keberhasilan dia berbeza. Kalau kita tengok macam aspek sentuhan yang dia buat tu pun berbeza. Macam itulah. So penggamit hati ni dia boleh jadi pelbagai cara lah, tapi macam at the end dia orang buat pada satu matlamat yang sama. Okay, so dia ada 3 kisah dalam ni. Kisah yang lepas tu macam kisah-kisah ni okay, tak apalah. Kisah yang pertama dia cerita tentang kisah seorang pemuda yang di-highlightkan dalam surah Yasin. Okay, siapa tahu siapa lelaki tu? Habib An-Najjar. Ya. So kisah pertama dibawa tentang kisah Habib Ibnu Suri An-Najjar. Dia seorang tukang kayu. So macam mana kisah dia ni menggamit hati orang-orang. Okay. Okay, so macam kisah ni dibawa lah macam mana Habib An-Najjar ni start daripada ayat yang ke-22 sampai ke-24. Macam the start of Rasul-Rasul ni sampai dekat kaum dia dan macam mengajak kepada kebenaran. Dia ni orang yang daripada jauh bergegas, padahal dia bukan seorang Nabi pun. Lepas tu dia bukan seorang Rasul. Lepas tu dia bukan duduk dekat area kawasan yang dekat-dekat situ, tapi macam dengan kesungguhan tu dia pergi untuk ajak kaum dia tu kepada kebenaran. So padahal macam kalau tengok dia tu bukanlah siapa-siapa yang macam ada kelas ke dekat tempat tu ataupun sangat macam berkepentingan ataupun orang penting ke, tapi dia merasakan kepentingan untuk pergi dan mengajak kaum itu. Lepas tu kisah dia tak berhenti sampai kat dia tu mengajak kepada macam kaum dia kepada kebenaran tu. Apa kisah macam ending kepada kisah Habib An-Najjar ni? Apa jadi kat dia dekat dunia? Dia dibunuh. So macam disebabkan kenyataan dia meletakkan kebenaran, macam menyatakan kebenaran tu, macam respon yang dia dapat ialah dia ni akhirnya dia cakap macam ni, nafasnya yang satu-satu, darahnya yang sisa-sisa. Maksudnya dia ni dadanya remuk dan isi perutnya terburai akibat diinjak-injak. So macam respon kepada kebenaran yang disampaikan tu, dia akhirnya dibunuh. Tapi the moment before dia dibunuh tu, dia sebut perkataan ni yang kita selalu baca dalam surah Yasin. Ayat 25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah ikrar imanku ini. So dia macam apa? Menyatakan lagi kebenaran dia tu, yang dia ni akhirnya beriman. Okay, so kalau menurut Imam At-Tabari, kitabnya ditujukan kepada para rasul yang mendampingi di akhir hayatnya. Lepas tu para rasul, ni menurut Imam At-Tabari, dia cakap para rasul tu takjub dan cemburu terhadap iman yang telah menggerakkan Habib An-Najjar berdakwah dengan mempersembahkan raga dan nyawanya. Betapa sebentar dia belajar, betapa cepat dia memahami dan betapa dalam dia meyakini. So dalam kisah ni macam kita cakap kan, dia sikit je yang macam sekejap je dia tahu macam tentang rasul-rasul yang datang menyampaikan ni.
Tapi dia sangat macam nakkan kebaikan untuk kaum dia tu. Dan scene macam pengamit hati ni lah kan, yang nak ajak orang untuk ke dalam cahaya ni, dia tak stop sampai dia macam mati tu. Sambung kan ayat surah Yasin 26 sampai 27. Dia cerita macam ayat dia, aduhai alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahui bersebab apa kiranya Rabbku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. So scene kisah dia tak berhenti sampai dia tu diinjak-injak dan berdarah dan dada dia remuk-remuk kan. Scene dia sampai dekat dia masuk dalam syurga, dia cakap macam ruginya kalau kaum dia ni macam tak jadi orang yang macam dia. So kecintaan dia terhadap kaum dia tu sama macam apa yang diharapkan untuk diri dia. Kan kita cakap kan macam tak beriman seseorang melainkan dia suka kebaikan sebagaimana kebaikan tu untuk diri dia. Okay. So macam itulah penggamit hati yang pertama. Dia nak ajak orang lain untuk masuk ke dalam jalan cahaya, untuk akhirnya menikmati syurga. Okay, tu scene yang pertama. Kak Jah okay. So yang kedua, cerita ni famous juga. Cerita tentang seorang ulama. Nama dia Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ialah penulis Fathul Bari. Apa kitab? Kita hadis Fathul Bari. Ya, Fathul Bari tu kitab penjelasan atas Sahih Al-Bukhari. Boleh cari. Okay, so Al-Imam Ibn Hajar ni dia dekat Mesir waktu tu. Dia ni mufti. Lepas tu macam rakyat dia lantik dia lah jadi qadi juga. Tapi padahal waktu tu dia dah tua. Tapi sebab dia ni sangat macam bagus lah dan pakar dalam bidang tu, dan orang pun macam suka dia, so macam dia ni still macam menjadi mufti dan qadi tu, orang alim lah. So satu hari, kisah dia famous je. Kisah ni dia pergi pasar dan akhirnya dia jumpa dengan seorang Yahudi. Lepas tu orang Yahudi ni sebab waktu tu dia kan dah tua. Lepas tu macam dia tu sangat alim dan orang sangat hormat dia. So dia ni diberikanlah macam kenderaan. Dia adalah macam benda-benda yang dia ada tu macam mewah lah. So orang Yahudi ni dia ni seorang penjual minyak ter. So satu ter adalah satu minyak. So Yahudi tu tengah menjual minyak tu. Lepas tu minyak ter, TER. Itulah kita kena flashback masuk Mesir. Okay. So Yahudi tu tahan dia. Macam waktu dia pergi pasar, seorang Yahudi tu tahan dia. Lepas tu Yahudi tu tanyalah kat dia. Macam dia cakap, mana conversation ni? Sebab Al-Imam Ibn Hajar ni dia sangat macam bersih, macam tak adalah kemas, nampak macam sangat macam proper lah. So dia tanyalah macam, dia tanya apa, mana ayat ni? Sebab Yahudi tu dia macam berpakaian compang-camping, macam tak proper lah, macam miskin lah. So Imam Ibn Hajar ni macam kemas, macam bagus lah kan. Lepas tu dia cakap macam ni, dia cakap, mana conversation ni, duduk mengah tak mengah. Okay. Dia cakap, Yahudi tu cakap, aku ni hidup dalam susah dan nestapa sebagai penjual minyak, miskin, dekil, compang-camping, lusuh. Lepas tu aku ni merasa terpenjara oleh kekafiran ini. So dengan jadi kafir ni seolah-olah aku ni terpenjara. Sampai aku ni macam sedangkan kamu ni hidup mewah dan tampil megah, menaiki kereta yang sangat indah. Sungguh kamu ni seakan-akan hidup di syurga. So macam mana macam tu? Sebab dia cakap bukankah dia cakap Rasulullah pernah bersabda, ni Yahudi tu cakap kan, dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin dan syurganya orang kafir. So macam dengan keadaan dia tengok diri dia secara literally, dan dia tengok Imam Ibn Hajar tu macam seolah-olah macam tak macam Rasulullah cakap yang dunia ni adalah penjara untuk orang mukmin. So macam mana macam tu? Okay, lepas tu dia pun jawab lah. Dia cakap dunia ni adalah penjara bagi seorang mukmin seperti diriku.
Ibnu Hajar cakap macam tu sebab segala kemewahan yang ku nikmati sekarang ni sesungguhnya tak ada apa-apa dibandingkan ada Allah yang sediakan syurga. So macam kenapa Ibnu Hajar ni cakap walaupun dia ada segala kemewahan tu, tapi kemewahan tu sebenarnya penjara bagi orang mukmin. Sebab kalau kita nak compare dengan syurga yang Allah ciptakan yang sangat hebat tu, sebenarnya tak ada apa-apa sangat tu. Tak ada apa-apa pun. So dunia ni masih menahan langkah kami dengan jarak dan waktu. Lepas tu macam tak cukup dengan yang tu, tapi dunia yang macam dia cakap dia dah ada semua benda ni, macam semakin melambatkan dia untuk dia ni sampai ke dalam syurga, which is the ultimate tu. So macam dunia ni ialah penjara lah sebab dia masih terkongkong. Itulah maksud hadis Rasulullah tu. Okay. Lepas tu pula ada pun di syurga tak ada lagi. Okay. Lepas tu dia cerita pula kalau dalam keadaan lelaki Yahudi tu yang compang-camping, tak ada kenikmatan hidup kat dunia ni, sebab dia compare hidup dia pada dunia. Maksudnya neraca dia compare tu ialah pada dunia. So dia cakap lah hidupmu kat dunia ni memanglah susah dan payah. Tapi susah dan payah tu tak adalah sama macam mana bahagian dia nanti kalau dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya dia akan sangat bersyukur dengan keadaan dia kat dunia ni. Kalau dia rasa dia dah susah, sebenarnya nak compare dengan kesusahan kat neraka tu sebenarnya okey je. Okay. So macam lepas diorang punya conversation tu akhirnya Yahudi tu sangatlah tersentuh hatinya. So dia macam menunduk dan tergugu. So bila mana dia angkat kepala dan mata dia begitu berkaca-kaca. Lepas tu akhirnya dia mengucap syahadah. So inilah kisah pengambil hati yang kedua. Dia akhirnya berjaya lah untuk mengajak Yahudi ni untuk masuk Islam dan mengucapkan syahadah. Okay. So okay, dia cakap lah kan, disebabkan dengan ilmu dan daya rohani yang ada padanya, cahaya Allah tu, setiap kata-kata dan perilaku dia tu akhirnya terpancar jalan-jalan hidayah. So kalau macam compare tu kisah Habib An-Najjar tadi tu, mungkinlah tak ada kesan pada orang-orang lain, tapi kisah dia tu diulang-ulang dalam Al-Quran. So dia mengambil hati kita yang membaca. So dia tetap evergreen lah untuk orang-orang yang membaca. Tapi kalau untuk kisah ni, dia memberi kesan, dan kesannya tu atas asbab ilmu dan rohani yang memang adanya cahaya Allah dalam hati dia tu. So akhirnya menyentuhlah hati orang lain di sekelilingnya. Okay, kisah yang terakhir. Boleh lagi ke nak postpone? Okay. So nama lelaki ni Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji. Siapa dia? Zanji. Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji. Khalid ulama pun. Okay. So dia ni ialah Imam Mufti dan Faqih Mekah. So kalau nak tahu macam kalau kita selalu nampak Imam Syafi'i tu sangat hebat, so sepatutnya kita look at this figure yang macam trigger the turning point untuk Imam Syafi'i jadi hebat tu. So dia ialah Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji. So belakang buku ni dia cakap lah macam kalau lah nanti kita ni macam sangat nampak hebatnya Imam Syafi'i dengan ilmu fiqh yang dikokoh-kokohkan, maksudnya yang diletakkan dekat atas macam dilaksanakan oleh orang-orang kat dunia ni, maka hari ni kita akan nampak lah macam mana Muslim Ibnu Al-Khalid Az-Zanji ni memetik saham peribadi dia juga. Dengan sikit je benda yang dia buat pada one of portion dalam life Imam Syafi'i tu. So, jom kita tengok. So, nama dia Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji. Dia ni Imam Mufti dan Faqih Mekah pada waktu tu. So, dia ni memang ulama' lah. So, dia berkaitan lah dengan cerita-cerita sebelum ni. Dia ialah murid daripada Imam Muhammad Ibnu Juraij, cucu murid Atha' Ibnu Abi Rabah, dan cicit murid dari faqihnya umat ini iaitu Ibnu Abbas. So macam Ibnu Abbas tu kan hebat kan, kalau kita baca buku sahabat, dia buat perpustakaan untuk orang datang. Dia macam universiti lah, dia buat macam universiti. So Ibnu Abbas. So adalah Atha' yang kita baca hari tu. Lepas tu adalah Imam Muhammad. So lahirnya Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji. Lepas tu lahirlah Imam Syafi'i. Lepas tu satu hari kisah dia bermula macam ni. Satu hari dia nampaklah seorang anak yang berpenampilan menarik hati. So macam wajah dia bersinar-sinar,
Lepas tu tengah menghafal waktu tu syair bahasa Arab yang sangat indah. Lepas tu dia cakap lah macam budak tu macam someone yang dia come across ni lah kan. Lepas tu dia nampak lah budak tu tengah buat benda tu. So dia pun macam rasa nak tegur budak tu. So dia cakap lah kat budak tu macam cuba lafazkan untukku apa yang kau tengah hafalkan tu. Lepas tu budak tu pun bercakap. Dan di saat dia cakap tu macam sangat merdu suara dia, sangat macam fasih lidahnya. Lepas tu tata bahasa dia sangat rapi. So akhirnya macam Muslim ni, dia sangat takjub lah dengan lelaki ni. So dia tanyalah lelaki tu, siapa nama kamu? So nama dia Muhammad Ibnu Idris. Imam Syafi'i. Okay. So macam akhirnya macam dia orang pun sembang-sembang. So dia tanyalah buat apa kat kota ni? Macam biasalah kan kita ber-BF dengan orang. Apa yang buat kat kota ni? Lepas tu dia pun jawab. Dia belajar bahasa, nahwu, saraf dan menghafalkan syair-syair bahasa Arab. Lepas tu Muslim ni macam Imam Syafi'i ni tengah buat benda yang bagus je. Dia belajar bahasa, nahwu, saraf kan macam kan. Okay. Lepas tu Imam Muslim ni, Muslim Ibnu Khalid ni dia cakap lagi baik kalau dengan kefasikan lidahmu ni, dengan suara yang merdu ni, kita gunakan untuk menjaga sunnah Rasulullah, menyampaikan hukum-hukum syariat kepada manusia dan mengajarkan mereka fiqh sehingga mampu memahami agama ini. So dia bawa lah dengan potensi budak yang dia nampak hebat ni, dia bawa kepada macam ni, macam potensi yang lebih besar yang dia boleh kembangkan. Instead of macam dia come across dan macam ignore budak ni, dia mentauji budak ni ke arah potensi yang lebih besar yang dia boleh buat. So dia cakap kat sini, kata-kata ni simple je dan diucapkan dengan cara yang sangat simple, dengan one words macam tu kan, one sentence macam tu. Tapi dia sangat macam menggoncang dan menyengat Imam Syafi'i ni untuk belajar apa yang disarankan oleh Muslim Ibnu Khalid ni. So akhirnya dia cakap menjadilah Imam Syafi'i ni bintang kejora sepanjang zaman. So kata-kata yang simple ni tapi sangat jernih tu telah menyentuh hati Imam Syafi'i dengan cintanya yang sejati. So dan benda tu wujud sebab akhirnya dia ni membawa manusia ni kepada jalan takwa. Okay. So bila mana dia ni balik ke bila mana Imam Syafi'i dah balik ke Mekah, lepas tu dah macam ada banyak ilmu, Imam Muslim ni jumpa dia lagi sekali. Dia menggamit lengannya dan menundukkannya di tempat dia biasa mengajar dan berfatwa. Lepas tu akhirnya dia check, evaluate balik macam fatwa dia tu okey ke tak. Dia cakap berfatwa lah. Dia tanya Imam Syafi'i, macam dia suruh Imam Syafi'i kan. Lepas tu sebab dia cakap sesungguhnya telah tiba masanya untuk kamu ni berfatwa. Lepas tu dia pun macam dengan kepandaiannya pada usia 7 tahun, dengan menghatamkan Al-Muwatta' karya Imam Malik. Lepas tu akhirnya dia pun macam bagi tahulah fatwa-fatwa yang dia dah faham semua tu kan. So macam macam nampaklah macam akhirnya sentuhan sikit yang dibuat oleh Imam Muslim ni macam memberi kesan yang sangat besar pada hidup Imam Syafi'i. So saya cakap sini, pada mereka kita belajar bahawa di lapis-lapis keberkahan, kata-kata sederhana yang diungkapkan dengan tulus dan penuh cinta akan mampu mengubah arah kehidupan, bahkan sejarah dunia. Andai tak ada Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji, ujar Imam Syafi'i di saat mengenang gurunya itu dalam sebuah diwan, takkan ada Asy-Syafi'i, kecuali mungkin seorang penyair gelandangan yang kebingungan ke sana kemari. So nak cakap tanpa guru-guru, kita ni mungkin jadi orang yang syok sendiri je lah. Tanpa Rasulullah Murabi, kita ni akan macam hidup macam ni lah, penyair gelandangan. Buat je lah banyak-banyak benda yang rasa hebat, tapi mungkin benda tu tak memberi manfaat dan macam menyampaikan kita ke Allah pun. Okay, macam tu lah. So dah habis dah. Tapi nak macam benda-benda yang kita boleh ambil tu,
Dia cakap kat sini macam kan 3 kisah yang berbeza. 3 kisah yang berbeza. Ada kisah yang macam hasil dia tu kita tak nampak. Macam hasil Habib An-Najjar berdakwah tu akhirnya memberi hasil kepada dirinya sendiri yang macam diremuk-remuk kan. Tapi the highlight of the story ialah apa usaha dia yang sangat bersih hati dia tu. Macam Allah highlight kisah dia dalam Al-Quran. So macam kalau kisah lain nampaklah kesannya macam mana macam mana usaha mengambil hati tu disebabkan hati dia tu yang sangat bersih dan rohani yang sangat kuat pada Allah tu menyentuh hati yang lain. So lagi satu macam sukalah macam nak relate macam kalau topik dia pengambil hati, dia ialah benda yang kita macam circulate around ialah hati. Kenapa awak happy sangat? Ni untuk awak ni. Okay. So benda yang kita play around bukan manusia tapi hati. Walaupun kita nampak macam physically kita ni macam handling human, sebenarnya kita ni handling hati dia, which is macam benda yang paling fragile, benda yang cepat fluctuate, benda yang sangat uncertain. Macam kalau by default tu secara tabiinya benda yang susah lah sebenarnya. Tapi macam mana macam kisah-kisah 3 ni dia somehow memberi refleksi yang sebenarnya mungkin kita tak berjaya pun menyentuh hati tu, tapi jadilah pengambil hati tu. Tetaplah jadi pengambil hati tu sebab dilapis-lapis keberkahan, keagungan para pengambil hati berbumbung tinggi. So dia tetap ada nilai di sisi Allah yang tinggi tu. Tak kisah berjayanya dia ataupun tak. Itu sahaja. Siapa nak tambah? Okey, wallahu a'lam fis-shawab.